dah lebih kurang 44 lah. Mudah lagi. Dan paling muda adalah Ustazah Maisara. Paling muda ke Ustazah? Umur adalah rahsia menurut Islam. Oh, rahsia, okey. Di akhir forum kita akan edarkan borang teka umur khusus untuk Ustazah Maisara saja. Okey? Siapa yang tepat tu boleh makan jamuan raya lepas ni, free semua makanan tanpa sebarang bayaran. Baik, untuk hari ini kita akan mula saja sembang-sembang kita disebabkan Ustaz Zairul ini satu-satunya panel lelaki yang dipilih khas oleh Dr. Zaki. Ustaz Zairul pergi solat subuh di masjid tadi? Oh, tak ada. Masa pentarbihan Ramadan tu tak masuk lagi lah. Ya, pandai Ustaz. Saya baru nak tanyakan soalan. Rasanya sepanjang Ramadan itu penuh saf-saf di masjid, terutamanya 10 akhir Ramadan. Tapi bila kita melihat kepada mencapainya Syawal dan penghujung Syawal pula, maka safnya semakin kurang bilangannya. Malah boleh dihitung berapa orang saja jamaah yang berada di masjid. Soalan saya, adakah tarbiyah Ramadan itu wajar untuk kita teruskan sehingga ke bulan-bulan selepasnya, atau hanya untuk kita dimarahkan sepanjang Ramadan sahaja? Okay. Terima kasih. Kita panjatkan selawat dan taslim salam hormat, cinta dan rindu kepada dan penuh ketundukan kepada manusia terbaik, suri teladan sempurna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah pagi ini 21 Syawal 1444 Hijrah, kita bersama-sama dalam program Sembang Santai Syawal. Santai sajalah. Jadi bantulah panel kita yang hari ini kita jemput muda-muda belaka. Moderator je tua sikit daripada ahli panel, tapi apapun untuk membantu yang muda-muda ini supaya lebih santai dan memberi ketenangan kepada panel-panel yang kita jemput khas pada hari ini. Di sebelah kiri saya Encik Zairul Anwar. Muda Ustaz kan? Umur berapa Ustaz? Alhamdulillah bermusuh 38 tahun, baru 38 tahun. Pendidikan kita ada madrasah, begitu juga Ramadan kita jadikan dia sebagai madrasah, sekolah. Untuk apa? Melatih diri kita supaya apa? Bertambah amal ibadah, supaya kita meningkatkan ketakwaan. Bagaimana nak meningkat keimanan? Sebab kita selalu dengar bahawa iman itu yazid wa yanqus. Yazid bertambah dan berkurang. Jadi dalam setahun itu ada 1 bulan kita dah prepare elok bulan Ramadan supaya iman kita tu naik. Makin lama makin susut. Nanti ada bulan Ramadan naik balik. Itulah yang mengajar kita seperti mana nak cerita stem sikit lah kalau kita tengok lah cuba kita tengok sama-sama sekarang ni. Isu apa global sekarang ni untuk meningkatkan mutu ekosistem alam. Dulu banyak penggunaan kertas kan, sekarang kita dah mengguna digital. Kalau kita tengok sekarang, sekarang ni ada X90 kan, terlampau canggih. Kita tengok yang rendah sikit, motor sekarang ni motor, contoh RT3 lah contoh. Sekarang dia dah guna TFT, ada skrin. Dulu kita pergi servis kereta, toke kata okey kena servis 30,000, tarikh sekian-sekian. Sekarang tak ada, nak penjimatan. Dalam TFT dia tulis ada lambang sepana. Bila hidup je lambang sepana, maksudnya pemilik kena pergilah ke bengkel untuk servis kereta. Begitu jugalah Allah ciptakan manusia ini adalah sebaik-baik makhluk. Okey, jadi dalam diri kita ini sebenarnya adalah unsur-unsur sains juga. Tadi unsur tentang iman, ini sains. Bagaimana? Dalam badan kita ni ada satu sistem pencernaan. Jadi Ramadana summa atba'ahu sitta min syawali kana kasyami dahri. Dalam sebulan Ramadan itu disunatkan kepada kita untuk berpuasa 6 Syawal. Supaya apa? Supaya kita yang dapat benefit balik. Kita ni tak mampu nak puasa setahun,
Tapi dengan sabda Nabi ini, dengan puasa 6 itu, kita dapat pahala seolah-olah kita puasa setahun. Kak Nom, ibu, boleh puasa setahun tak? Jadi muslimat lagi susah nak puasa setahun. Yang muslimin ni nak puasa 6 pun tanyalah sahabat-sahabat kita, dah habis ke belum? Saya jujur nak cakap lah, saya ni pun tak habis lagi, baru 4. Saya suka jujur je. Tadi tak pergi voice ni pun saya jujur juga. Maksud dia, bukan mudah untuk kita nak buat 6 daripada 30. Itulah pentarbiyah Ramadan. Boleh tak kita buat dalam bulan Syawal? Jadi itu je lah dulu. InsyaAllah kita akan tengoklah pada moderator yang lain, insyaAllah. Baik, terima kasih Ustaz. Panjang lebar. Semoga pentarbiyahan Ramadan itu berpanjangan dan berterusan dalam diri kita walaupun kita dah masuk ke bulan-bulan yang seterusnya. Okey, kalau kita tengok Ramadan kita berpuasa 30 hari. Adakah Syawal boleh kita rayakan selama tempoh 30 hari juga sebenarnya? Sebab tu kalau orang perempuan bertukar-tukar bajunya, warna mengikut hari dan fashionnya juga 30 hari. Okay, apalagi kalau menjengah ke rumah terbuka, pening memikirkan baju mana hari ini, baju mana hari ini. Okay, jadi untuk Ustazah Zuhaidah, sebenarnya kalau mengikut tuntutan dalam Islam, berapa harikah wajar untuk kita merayakan Syawal itu sendiri? Sila Ustazah. Baik, terima kasih Puan Moderator. Kita sembang-sembang santai tau. Ini saya takut jadi forum pula kan. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya kasihi ahli panel, sahabat-sahabat saya, yang saya hormati rakan-rakan musyawarah dan semua anak anda IPG KPP yang disayangi sekalian. Baiklah, kita sembang-sembang santai. Jadi saya pun akan bersembang-sembang santai sahaja. Okey. Selepas kita berpuasa selama sebulan, kita melawan hawa nafsu. Kita tidak makan, kita tidak minum. Jadi dalam tempoh 30 hari itu kita berpuasa, maka hadirnya Syawal untuk kita meraihkan kegembiraan. Di dalam Islam, di dalam syariat, sebenarnya Syawal ini kita nak sambut satu Syawal sahaja. Sebenarnya hari itu je kita nak sambut sebenarnya. Yang baki lagi 29 Syawal tu sebenarnya boleh tak kita nak sambut? Boleh tak kita nak buat open house? Diharuskan. Hukumnya diharuskan. Tetapi dalam masa diharuskan itu perlu juga kita mengingat kepada tidak menunjuk-nunjuk atau bermegah-megah dalam open house kita, dan tidak juga kepada melakukan kepada pembaziran, kan? Dan juga dalam masa yang sama kita dapat jemputan 30 hari open house, seronok kan, ketupat, rendang. Tadi saya nyanyi pula kat sini. Okey, lagu hari raya kan, ketupat, rendang, elemen London, apa lagi, samprit, penuh hidangan 30 hari. Takkan kita tak orang makan, orang jemput kan, orang ni jemput, orang tu jemput, pastinya kita nak pergi. Boleh diharuskan, boleh kita, kalau kita sebagai tuan rumah, boleh kita buat menjemput, kerana hikmahnya di situ adalah pahala yang cukup besar kalau kita bagi orang makan. Orang kata rezeki kita lagi akan bertambah. Dan juga dalam konteks open house ini juga adalah satu, orang kata apa, ziarah menziarahi, akan mengeratkan lagi hubungan silaturahim kita. Yang jauh kita dekat-dekatkan, yang dekat lebih kita erat-eratkan, kan? Okey, namun jangan kita lupa dalam 30 Syawal itu ada 6 puasa Syawal. Walaupun sunat, Puan Anung, tetapi
ia cukup besar pahala walaupun sunat. Sebab kita fikir 6 puasa Syawal itu setahun hanya sekali kan. Maka di situ kita fikir kita rebut peluang 6 Syawal tu, walaupun dalam kesibukan kita menerima jemputan open house. Okey, baik. Lagi satu saya nak sebut tentang puasa 6. Saya baru raya kemarin, Ustaz. Dah habis dah, alhamdulillah. Okey. Tidak semestinya kalau orang dengar kata puasa 6 tu dia nak puasa direct. Tak boleh. Kan? Hari raya pertama haram kita berpuasa kerana kita nak meraihkan kegembiraan kita yang 30 hari tadi kita berjuang melawan hawa nafsu. Kita start puasa hari kedua. Hari kedua tak boleh puasa. Boleh nak puasa hari apa pun boleh, tetapi dalam tempoh 30 Syawal. Ini jadi suatu masalah dekat kaum wanita lah. Kaum lelaki tak ada masalah mereka. Kaum wanita ni Allah bagi ABC. Apa ABC? Apa ABC? Nak jadi macam forum pula. Allah bagi cuti. Itu hebatnya wanita. Sebab saya kaum wanita, kita martabatkan perjuangan wanita. Okey, baik. Allah bagi cuti. Tidak semestinya kita nak puasa 6 direct. Kita mungkin minggu ni 2, minggu depan 2. Tetapi kaum wanita perlu melihat kepada tarikh, iaitu tarikh nuzul. Jadi bagi saya, dalam Islam tidaklah kata tak boleh open house 30 hari itu diharuskan. Tapi meraihkan hari raya Aidilfitri adalah hari raya pertama itu sahaja. Namun perlu beringat supaya tidak melakukan pembaziran, dan dalam masa yang sama rebutlah peluang 6 puasa Syawal itu yang kita akan tunggu pula tahun hadapan yang belum tentu kita akan jumpa Syawal yang akan datang. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustazah. Konsep rumah terbuka Ustazah, adakah kita perlu menetapkan dalam mana Syawal tu, okey, raya 6 ni rumah saya buat rumah terbuka, atau sebenarnya sepanjang Syawal tu rumah kita adalah rumah terbuka? Baik, kalau dia memang orang kaya lah, Puan Anu, saya rasa tak ada masalah pun kalau dia nak buat. Tapi macam saya katakan tadi, tidak perlu bermegah-megah dan menunjuk-nunjuk, dan tidak boleh melakukan pembaziran. Tapi saya tak pernah dengar lagi lah kalau suatu rumah tu dia buat 30 hari. Tapi kalau ada tu, alhamdulillah. Alhamdulillah, rezeki dia makin bertambah. Dia memang nak erat sungguh silaturahim tu buat ziarah, menziarahi dia sebenarnya kan. Tapi alhamdulillah rezeki dia akan lebih bertambah lagi sebab dia bagi kita makan. InsyaAllah. Baik, terima kasih. Yang dikatakan konsepnya tu maksudnya datanglah tetamu bila-bila masa pun akan diraihkan sepanjang Syawal. Tak semestinya bila dah ada tempahan sate, nasi dagang, nasi kerabu baru nak datang. Taklah, bila-bila masa boleh je untuk berkunjung. Dan kita ni kalau nak berkunjung ke rumah rakan, ke rumah jiran sepanjang Syawal, adakah perlu kita melihat masa yang sesuai atau tidak? Contoh, kalau misalnya dah tengok jam 12 tengah hari, ni kurang sesuai kot. Sebab orang nak makan tengah hari, orang nak masak nasi, kan? Macam-macam yang kita fikirkan. Atau sepanjang Syawal, kita terus je jalan sepanjang hari, non-stop. Bagus betul. Berziarah sungguh-sungguh. Okey, Ustazah Maisara, Ustazah menentukan masa atau Ustazah jalan je sepanjang hari? Baik, terima kasih kepada Tuan Pengasih Kak Ana. Sekejap Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa zuriyatihi wa ummatihi wa man wafa, amma ba'd. Mulanya terima kasih kepada pengurusi, ahli panel yang saya agak lagi bergaya, barisan-barisan pensyarah yang saya hormati, yang banyak ilmunya, YB yang telah bersama kena sudi hadir pada hari ini, Dr. Raini.
para staf yang saya banyak membantu sepanjang saya di sini, khususnya pelajar-pelajar yang Ustazah kasihi. Okey, hari ini terima kasih Kak Ainun. Kita lebih tak mau kepada forum sangat no, tapi jadi forum pula. Sebab tu biasa orang forum tak pernah lagi santai-santai bersoal jawab macam hari ni. Kak Ainun, kita tanya Kak Ainun pula boleh tak? Terbalik kot lah. Sebab nama tajuk kita santai kan, jadi kita tak mahu forum. Kak Ainun, berapa jemputan dah Kak Ainun pergi rumah orang? Jemputan, orang jemput Kak Ainun. Dr. Raini tak jemput ke habis open house dia? Dr. Raini memang tak pernah jemput. Tak pernah, okey. Tak apa Kak Ainun. Lepas ni kalau dia tak jemput kita, kita serbu. Okey, Tapi setuju. bukannya adab lah. Okey, kita nak bincang apa adab ziarah menziarahi sebenarnya. Tapi kalau kita nak pergi rumah orang, orang tu tak jemput kita pun. Betul, Syawal tak pernah dijemput kan? Boleh pergi ke tidak? Boleh pergi ke tak boleh pergi? Dalam Islam. Sampai hati dia punya DYB lama dah tak jemput kita pergi rumah dia. Banyak kali dah ni dah. Okey, baik. Okey, kita akan bincang adab-adab ziarah menziarahi. Kak Ainun, Maisarah ni dapat 14 ni 2 minit ya kan? 2 minit, kurang 2 minit. Kurang 2 minit. Okey, sebab kita nak makan dah lapar semua kan? Alhamdulillah, kita habiskan awal. Ustazah nak Maisarah nak laju je. Boleh, ada 8 adab untuk ziarah menziarahi. Terus, jalan. 1, 2, 3, laju. Cepat. Allahumma barik 1 lana. sampai 8. 1 dan 8 je. Ha? Tadi semua hilang. 1 dan 1 dan 8 saja. Tak mana tak jumpa ni. 1, kena minta izin. Kalau tak minta izin, kita tak boleh pergi Kak Ainun. Walaupun raya, tu adab dalam Islam. Ada hadis Nabi kita minta izin. Pergi pula jangan terjah. Dia terjah tiba-tiba pom sampai dah depan rumah Dr. Raini. Kita tahu lokasi dia. Lokasi rumah dia sampai. Oh, dia tak boleh. Adab bukan yang digalakkan dalam Islam. Yang kedua, nak masuk rumah, kita kena laju lagi. Yang kedua, bila kita masuk rumah, kita kena bagi salam. Ada orang yang masuk rumah terjah, ya, Assalamualaikum, jom. Begitu tu buka ada orang ramai. Jom dia masuk rumah, Allahumma barik lana, dia buka biskut je. Dia terus makan. Tapi dia sudut tu, kalau kita jemput tetamu, kalau tetamu makan biskut kita seronok kan Kak Ainun? Betul. Habis cepat sikit. Ada student Ustazah, dia pergi rumah Ustazah Fazari. Allahumma masuk ke pintu. Allah lega Ustazah, habis biskut Ustazah. Terus makan, mamak tak jemput lagi. Okey. Pecah rahsia. Okey, yang kedua, dia masuk rumah orang ni tak mengendap. Oh, dia ni pakai sofa mahal ni. Sofa mahal apa dia Kak Ainun? Sofa mahal kat rumah Kak Ainun apa dia nama? Tak ada sofa, orang nak bersila. Lagi seronok bersila. Zaman dulu kan, kita bersila. Tingkat mengkuangnya. Tingkat mengkuang dia. Lepas tu dia tengok, tudung ni nama apa? Bawai ke? Tenggiri ke? Apa? Ataupun loni orang lelaki, dia pun buat bulan bintang. Betul ya tak? Bulan bintang? Betul ya. Baju Melayu. Okey, laju lagi. Dia tak intik-intik rumah tu. Oh, rumah ni buruk lah, apalah. Kita tak buka. Kita masuk rumah orang ni, kita dianggap tutup mata, buta. Orang tua kata buta, keluar rumah jadi bisu. Tak payah dia bawa serta-serta tu di luar. Kita nak ziarah aja Kak Ainun kan. Okey, 3. Tidak sibuk dengan barang hiasan orang tu di rumah. Yang keempat, laju terus ya, jaga mata. Jaga mata, rotul basar dipanggil, kita mendudukkan tidak memandang benda-benda yang tidak patut syariah. Contohnya ada anak kecil yang nak ada dalam tu yang perempuan yang keluar boleh tutup aurat dalam rumah. Jadi kita jaga mata kita merewang mata. Duduk di tempat yang dikhaskan. Tuan rumah kata duduk di ruang tamu, kita duduk di ruang tamu. Kalau kita rumah kata duduk di ruang tamu, kita pergi duduk di mana? Di dapur. Dia pun suka pergi dapur. Dapur. Comel tak apalah, dapur kita berselera. Orang malu orang. Okey, tak apa. Tapi ada yang nak tolong kita kat dapur tu, alhamdulillah. Okey, yang keenam ni dah seronok. Menjaga anak yang menziarahi. Ada satu nak dengar pengalaman Ustazah tak?
Dulu Ustazah ada lambat lagi kat Nur macam mana? Dulu Ustazah ada tetamu datang ke rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia bawa anak kecil Ustazah Zairul. Dia bawa anak kecil rumah. Bila dia masuk ada Zairul juga kena. Berapa orang Ustaz nak? 6. Alhamdulillah. Ni nak cerita pasal anak ni Kak Nur. Okey, bila dia masuk rumah, Assalamualaikum. Yang isteri dia salam dengan saya, suami dia tu salam dengan suami Ustazah lah. Terus anak yang kecil dia 2-3 tahun. Pergi ke mana Cik Nai? Teka-teka budak tu pergi mana? Bilik tidur. Dia pergi bilik tidur, dia cari apa? Bilik raya. Cari apa? Bukan. Dia cari baby. Dia cari baby. Sebab dia pergi raya rumah orang tu, dia main dengan baby kakak tu. Dia pergi raya nombor 2, dia main dengan baby. Sekali dia main rumah Ustazah, buka pintu, cung masuk pintu bilik tidur kita. Baby. Oh, jadi tiba-tiba dia tak jumpa baby dalam rumah tu. Doa. Dia pergi cari kat dapur, baby tak jumpa lagi. Lepas tu ayah dia pun tarik, dia cubit sikit. Dia diam lah. Itu. Tapi kita ni budak-budak, kita tak kira berdosa nak Cik Nash. Dia tak kira belum balik. Cuma ibu bapa jaga adab yang lain. Yang tu tak kira adab lain sedara. Cuma kadang-kadang tu kalau kita pecah pasu rumah orang ke, pecah rumah pasu rumah Kak Nur yang mahal tu kan. Jadi tak boleh lah macam tu. Okey, baik. Yang keberapa dah Dr. Reni? Cuba teka. Itulah. Jadi wifi sangat. Okey. Tidak duduk di rumah orang tu lama sangat. Kita pergi makan-makan, tanya khabar, minta maaf saya batin, kita caw. Jangan duduk lama-lama berapi. Ustazah ada bukit dah nak balik sikit, sedap ni. Dia bagi tak plastik. Okey, baik. Yang ke-8 sebenarnya bersyukur dengan rezeki yang Allah bagi. Tuan rumah menjemput kita pun makan. Kita berbalik dengan bermaaf-maafan dan akhirnya kita bersalam-salaman dan akhirnya kita mensyukuri kerana nikmat syawal itu kita sambut dengan lebih bersilaturahim, lebih bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan. Setakat itu saja Kak Nur, tak ada soalan dah. Terima kasih. Allahumma barik lana. Assalamualaikum. Tak mau panjangkan soalan ke Ustazah dah. Sebab dia panjang sangat bercakap. Tadi sebelum naik dia yang habaq, saya 1 minit je tahu. Saya 1 minit lah. Tengok dia yang lebih-lebih. Dr. Zaki lepas ni fikirkan semula, pertimbangkan Ustazah Maisarah boleh jadi banner ke tidak ni. Macam ni macam gaya cakap ni. Baik, the best time untuk raya ialah nak minta duit raya, betul? KJHGP pun selalu minta duit raya dengan saya. Dan dia tu jutawan. Saya minta lagi duit raya, RM2 pun jadi dah. Okey? Apa lagi anak-anak pelajar yang masih belajar, yang mana jumpa kita pun sepanjang bulan Syawal akan sentiasa minta puan duit raya, puan duit raya. Dia ingat macam tak bawa duit pun jalan. Ustaz Zairul, soalnya duit raya ni Ustaz, sebenarnya siapa yang mulakan? Kaedah pemberian duit raya ni di mana bermula? Sebenarnya ada ke tak dalam sambutan Syawal? Okey, terima kasih kepada Kak Nur. Pemberian duit raya, adakah bermula dengan Islam atau bagaimana? Jadi untuk menjawab soalan ini, kita cuba tengok daripada kitab Fathul Bari, daripada karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam jilid 2, mengatakan bahawa menunjukkan kegembiraan di dalam bulan Ramadan itu adalah salah satu daripada pensyariatan Islam. Jadi kalau kita memberi duit raya kepada anak-anak, bukan anak-anak lah, mak bapak pun kalau dapat duit raya seronok melompat juga. Jadi dengan pemberian duit raya itu boleh memberi kegembiraan. Yang kedua, dia boleh mewujudkan silaturahim. Dan yang ketiga, kalau kepada ibu bapa, menunjukkan tahap penghargaan kita kepada orang tua. Jadi daripada sudut itu bahawa pemberian duit raya itu bukanlah satu yang dianggap sebagai tasyabuh. Maksudnya menyerupai kepada kaum yang lain. Bagi juga duit raya, tetapi mungkin sampul berbeza contohnya. Mungkin itu yang dianggap sebagai tasyabuh. Tetapi di dalam Islam memberi duit raya itu merupakan satu daripada pahala yang boleh kita gunakan sebagai sedekah. Kita jangan berjabat dengan amal yang kita buat.
Contoh kita menganggapkan bahawa amal yang kita buat di bulan Ramadan tu dah cukup. Tak. Kita tak boleh berjabat dengan amal. Mungkin asbab kita masuk ke dalam syurga bukanlah disebabkan oleh amal, tetapi oleh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin dalam kegembiraan budak itu ataupun orang tuanya. Maka itu juga salah satu rahmat yang Allah boleh bagi kepada kita. Maka itu pun adalah satu jalan untuk kita mencapai syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekarang ini ada satu trend sekarang apa trend dia? Pergi ke rumah dia memilih-milih. Ni air, pakcik ni kerikut sangat, RM1. Yang ini lebih sikit, RM2. Ini lagi satu lagi jahat sikit. Sampai-sampai nak duit raya, makan dulu. Sampai pecah kok pakcik pula. Sampai hijau mukanya nak habiskan supaya dapat duit raya. Jadi adakah ini salah satu yang diajar dalam Islam? Kalau boleh, kita tanya dulu murid tetamu yang hadir ke dalam rumah kita itu. Di dalam hadis Nabi kalau kita ingat balik yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrimu dhaifan. Apa maksud dia? Muliakanlah tetamu. Beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan hari akhirat itu ialah dengan memberi memuliakan tetamu. Bagaimana kita memuliakan tetamu? Kita panggil dia dengan elok, memberi dia duit raya. Kalau kita ada makanan, sediakan makanan. Kalau dia dah kenyang, dah 10 buah rumah dia pergi, dia dah tak mampu, janganlah paksa dia kesian. Ustaz pula saya ni balik raya tahun ni dekat Johor. Dan di Johor 3 hari berturut-turut pusing satu kampung marhaban. Ustaz tak tahulah sini ada orang Johor ke tak. Pagi je 30 buah rumah, petang 30 buah rumah, malam dalam 20. Apa yang berlaku? First time pergi raya orang Johor ni, asyik-asyik pindah ke tandas je. Satu rumah marhaban makan. Jadi rumah yang ketiga dah ke tandas. Rumah yang keempat pun dah tak tahan dah. Rupanya marhaban dekat sana tu, kita meraihkan tetamu melalui marhaban itu sebagai adat kunjung mengunjung, untuk memuliakan tetamu yang dianjurkan dalam Islam. Sebab apa? Dalam satu peristiwa ketika mana Nabi SAW balik daripada solat Aidilfitri ni, maka Sayyidina Abu Bakar di rumah Aisyah anaknya, untuk masuk ke bilik ke rumah Rasulullah SAW, nampak 2 orang menyanyi-nyanyi kegembiraan. La'ana dalam perkataan tu dia mengatakan bahawa ini adalah suara-suara syaitan. Nabi kata biarkanlah, sebab ini adalah ada perayaan. Kita tak nak ambil yang itu sebab itu biasa yang diceritakan oleh para penceramah. Tapi kita tengok apa yang dilakukan oleh para sahabat ketika bulan Ramadan tu. Ada dia menziarahi ke rumah Rasulullah dan para sahabat yang lain. InsyaAllah dengan menziarahi kita memberi duit raya, itu merupakan satu tuntutan dan bukannya itu adalah daripada adat kebiasaan. InsyaAllah. Baik, terima kasih Ustaz. Tanya lebih Ustaz tadi tak habis syawal, duit raya ada kan? Boleh sambung rumah Ustaz Zairul untuk dapatkan duit raya yang memang dah disediakan khas untuk kita semua. Okey, pagi raya dah bersalam-salaman dengan mak ayah, dengan suami, dengan isteri, dengan anak-anak, dan dapat duit raya pun sebab mak bagi, ayah bagi, suami bagi, kan? Tapi ada satu lagi yang sebenarnya sering kita lakukan dan menjadi satu kemestian. Ada yang menetapkan wajib raya pertama tu kena, kan? Apa tu sebenarnya yang sering dibuat oleh kebanyakan daripada kita ialah menziarah kubur pada sambutan Syawal. Adakah raya pertama itu wajib untuk berziarah kubur, ataupun sepanjang Syawal tu bolehlah nak pergi mana-mana hari pun, atau tak payah pergi pun masa Syawal tu, hari lain, bulan lain pun boleh pergi, sebab hanya nak mengingatkan kepada kematian. Ustazah? Baik, terima kasih Puan Anu.
Baik, saya terus fokus kepada soalan yang diutarakan oleh Pak Anu, sebab saya nak ligan masa no. Baik, ziarah kubur pada hari raya. Okey, adakah sebenarnya ziarah kubur pada hari raya ni ada yang mengatakan bahawasanya dia jadi jatuh kepada bid'ah juga. Sebab hari raya je dia nak pi, time raya je nak pi. Okey, baik, sebenarnya ziarah kubur ini kalau boleh hari raya itu Rasulullah sendiri pun hari raya beliau tidak menziarahi kubur. Kerana apa? Kerana hari raya merupakan hari kegembiraan. Tetapi apabila kita nak menziarahi kubur, dia jadi takkan kita nak pergi kubur tu nak gelak ha 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 pada muka hang mati. Bukan macam tu kan? Sembang santai, sembang santai. Okey, jadi di situ Rasulullah sendiri tidak pergi menziarahi kubur pada hari raya pertama. Tetapi adakah boleh kalau kita nak pergi? Boleh, disunatkan atau diharuskan kita menziarahi kubur pada hari raya. Okey, ziaratul kubri jaizah fil aidi wa ghairihi. Boleh, kita diharuskan ziarah kubur pada hari raya dan juga hari selainnya. Kecuali lah kalau lah kata duduk di London, hanya cuti hari raya je diberi, boleh. Dia boleh. Sebenarnya kita nak ziarah kubur tak semestinya tunggu raya je, hari-hari biasa pun boleh. Hari-hari biasa pun boleh. Tapi dia menjadi trend no? Kalau boleh kalau kata nak ikut hukum lah, tak ada lah kata haram. Tetapi dia ada konteks kenapa Rasulullah tidak membenarkan pergi ziarah kubur. Dia ada konteks lain. Nanti kita buat program lain dengan Ustaz Zaki, mentor kami juga sebenarnya Ustaz Zaki ni. Jadi maksudnya sebab dia takut meratapi. Rasulullah takut meratapi, menangis. Kita tak nafikan kehilangan memberikan, kehilangan insan yang tersayang, isteri, suami, anak-anak. Kita diberi ujian itu bukan kerana Allah membenci, tapi kerana Allah ingin mendekatkan diri kita dengan Allah. Dan hikmahnya kenapa kita boleh menziarahi kubur, diharuskan, disunatkan ziarah kubur, kerana menginsafi dan mengingatkan kita kepada kematian. Tengok kubur, esok aku pun nak duduk di sini. Tetapi kita terus berdoa agar kita meninggal di dalam keadaan husnul khatimah. Jadi kalau persoalan tu boleh dah, walaupun kata Rasulullah tak pi pun kami nak pi, boleh dah? Boleh, diharuskan. Tetapi perlu menjaga kepada adab-adab, sopan santun, pakaian etika kena jaga. Janganlah pi kubur pakai skirt. Memanglah orang yang dah meninggal tak boleh bangun, tapi malu juga kalau pakai skirt. Faham bila no? Okey. Baik, jadi biarlah kalau sekiranya kita ziarah itu tidak meratapi, boleh. Tapi jangan bila kata kita pergi menangis, meratap, nak korek kubur tu balik, itu yang menjadikan tidak diizinkan ataupun tidak dibenarkan ziarah. Okey, 1 minit okey, wallahu a'lam bishawab. Setengah minit setengah saat. Ustazah Maisarah last. Ustazah Maisarah, suami orang mana? Kau tak ada suami? Mengkenal nak jawab. Kenapa Kak Anu suka tanya soalan sensitif ni ya? Sensitif? Orang Malaysia, orang Malaysia Kak Anu? Orang Malaysia? Ada. Okey. Sebab Kak Anu punya orang Malaysia. Okey. Tanya Ustaz Zahra lah Ustaz, isteri orang mana? Orang Johor. Yang mana abang semua tadi ya? Okey, Ustaz, semasa Syawal pertama, selepas pernikahan tahun pertama, Ustaz gaduh tak pilih nak balik mak ke mak mentua? Alhamdulillah lah, sebab disebabkan saya ketika posting tu dekat dengan rumah, raya yang pertama kat rumah terus balik ke Johor. Johor tu jadi panjang sikit lah, 7 ke 8 hari. Tak gaduh lah. Tak gaduh lah, pergi marhaban je lah. Ikut aturan
aja lah, tak gaduh lah. Tak ada. Alhamdulillah, sesuai lah dengan dah disusun tu. Ustazah balik kampung, Ustazah duduk homestay ke Ustazah duduk mamak? Mana-mana Ustazah tak apa. Saya kampung dekat je. Alhamdulillah Allah pertemukan jodoh dengan orang Kedah juga. Oh kan, jadi tepuk tangan nampak. Jadi orang kata apa, pagi balik rumah mak, petang tu balik rumah mak mentua. Mak kita makan laksa, mak mentua wajib juga makan laksa. Mana cik mak kita makan laksa, makan apa Pak Mat Western punya daging tu, mak mentua makan kendam ayam cokia yang tak boleh. Jadi mak mentua dan mak kita ni sama-sama sahaja. InsyaAllah barakah hidup kita. Okey, Ustaz Zara balik duduk homestay ke duduk mamak? Balik Johor? Alhamdulillah lah, disebabkan mak petua ni jauh, dia buat bilik tambah, so muat lah. Jadi Khusus untuk Ustaz. kalau lah siapa nak balik homestay pun tak ada masalah. Sebabnya mereka berfikiran terbuka lah, sebab kami masing-masing bawanya satu van lah. Semua anak ramai-ramai kan. Jadi tak ada masalah. Jadi kalau kita nak duduk homestay pun tak ada masalah lah. Tapi kena maklumkan awal. Itu antara isu besar yang dibincangkan. Balik kampung beraya duduk homestay ke duduk mamak? Ya, itu jadi isu viral juga. Maaf saya mencelah. Disebabkan yang memilih homestay ataupun hotel sebenarnya dia nak jaga aurat. Sebenarnya dia nak jaga aurat. Kadang-kadang rumah mak ayah kita, saya tak ada pengalaman itu, tetapi bila saya bersembang dengan kawan yang adik-beradik ramai, belah mertua dia ramai, nak tidur pun Masya Allah kelambu pasang berkedut derek je. Jadi tak molek lah. Nak cakap kecek Kelantan kan pula. Dia tak cantik lah. Tak molek lah. Orang kata bini hang suami hang tengok aurat macam ipar. Maaf, suasana hari raya ni sebab itu yang dikatakan dia nak tidur hotel, nak tidur homestay, sebab dia nak jaga aurat ahli keluarga dia. Sepupu boleh kahwin, jadi jaga aurat. Tapi hari ini saya melihat sepupu pun bertepuk tampang berpeluk-pelukan. Jadi sayanglah yang tu. InsyaAllah lah kita buat nanti program yang membincangkan tentang aurat kan. Sebab itu yang sebenarnya yang saya tanya kawan saya, sebab rumah sempit, rumah sempit, tapi dia tetap balik jumpa mak ayah dia juga, cuma tidur tu saja dia bawa anak isteri dia sebab dia nak jaga aurat. Itulah. Okay, baik. Kita masa dah tak mengizinkan. Mr. Bachchan pun dah berkerut-kerut dahi di belakang memberi isyarat masa dah habis. Sebenarnya dalam tempoh masa yang sangat singkat, memulakannya sangat sukar, tapi bila dah bermula itu sangat-sangat bagus sebab masing-masing tak nak berhenti. Okey, itulah sebenarnya dan perkongsian kita pada hari ini secara santai tapi penuh dengan manfaat untuk kita semua. Semoga apa yang dizahirkan oleh ketiga-tiga ahli panel pada hari ini kita ingat, sehingga untuk kita menyambut Ramadan tahun depan dan bertemu Syawal semusim lagi, insya-Allah kalau diberikan ruang dan peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan moga apa yang kita sebut pada hari ini akan terus tekap dalam dada. Ingat, jangan hanya pada hari ini keluar dewan sekali lagi semua hilanglah dalam kepadanya, sebab kita akan hidup sepanjang kita diberikan titik nafas sehinggalah kita dijemput untuk pulang kembali kepadanya. Juga kita panjatkan perasaan syukur Alhamdulillah kerana hari ini kita diberikan ruang walaupun sedikit untuk kita sama-sama berkongsi tentang bagaimana sambutan Syawal dan juga sedikit tentang pentarbiyah Ramadan pada hari ini. 8 perkara disebutkan oleh Ustazah Maisarah. Ingatlah, itu antara adab yang perlu kita jaga, dan insya-Allah saling kita ingat mengingati antara satu sama lain, saling kita menjaga apa yang perlu dan patut. InsyaAllah kita juga akan dijaga sepanjang kita menjadi seorang manusia. Majlis menzahirkan ucapan terima kasih kepada ketiga-tiga ahli panel, Ustazah Maisarah, Ustazah Zuhaidah, juga Ustaz Zairul, yang hari ini sudi untuk bersama-sama dengan kita walaupun ada kekangan di awalnya yang terpaksa berdepan dengan keadaan trafik jambatan Pulau Pinang yang agak jam pada pagi tadi. Juga kepada semua yang hari ini turut hadir dalam mendengar sembang santai Syawal kali pertama kita adakan bagi tahun 1444 Hijrah bersamaan 21 Syawal.
Alhamdulillah, saya labuhkan tirai sembang santai Syawal dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Okey, mohon maaf semua dan